Okey, kita mula topik kita untuk sambungan seterusnya. Ini topik koordinat geometri chapter 7 form 4 Chapter 7 form 4 Math. Okey. First kali tengok topik dia bagi area of polygon. Sebenarnya dia 3 sekali ni, 3 serangkai. 7.1, 7.2 hilang. Ada 3 serangkai sekali ni. Okey. Nombor 1, tengok terus kat situ. Find the coordinate of point P that divide the line segment connecting the point C and D internally. Okey. Jadi kat sini kita ada satu line. Bila kita draw ni tak payah kita pakai koordinat betul sangat. Asalkan kedudukan huruf dia kena betul. Okey. Point C and D. Okay, C kita 5, 3. Kemudian D kat sini adalah -4, -3. Nampak? Sepatutnya kalau ikut koordinat ni negatif lah, tapi saya ikut huruf, kedudukan huruf. Kemudian dia bagi tahu P tu divide dia internally. Jadi P kat dalam. Letak je mana-mana, tak kisah. Cuma koordinat P kita tak tahu, X, Y. Okay, ratio dia adalah 1, 2. Dia ikut huruf. Bila dia sebut C, D, maksudnya C, D, 1, 2. Macam tu. Kena ikut huruf dia kan. Okay. Jadi nak cari, kita panggil dia line segment, division of line segment ni. Sebenarnya formula dia, saya lebih suka guna teknik, kaedah. Kita tengok kaedah hafal dia, bukan ada formula apa pun. Contoh macam ni. Saya mulakan dekat tengah, saya bahagi 2. Jadi sebelah kiri akan ambil X, sebelah kanan akan ambil Y. Kaedah dia. Kemudian X ni pula kita akan perhatikan pada X saja. 5 akan cross pergi kat sini. Maksudnya 5 darab 2 campur dengan X ni pun akan cross kat sini. -4 kali 1, -4. Kemudian kita bahagikan dengan dia punya jumlah total, dia punya ratio dia. So 1 campur 2. Y pun repeat benda yang sama. 3 darab 2. 3 darab 2. Kemudian campur dengan sini -3. Y lah. -3 per dengan hasil tambah. Sama. Jadi saya guna teknik ni lah. Kaedah saya ingat dia punya bentuk. Okay. Kita akan dapat jawapan kat sini. 10 tolak 4. 6. 6 bahagi 3 dapat 2. Sini akan dapat 6, 6 tolak 3, 3, 3 bahagi 3 dapat 1. Jawapan kita, koordinat P kita adalah X kita 2, 1. Ada macam tu. Okey? Boleh ya? Okey, seterusnya. Boleh cukup. Okay. Nombor 2 pula, tengok nombor 2. Jadi kita bentuk ni, bentuk dia untuk division of line segment ni. Nombor 2 pula dia kata, given that R is point that lies on the line segment that connect point M and N. Sama tak cerita dia? Dia line dia ada M and N. Yang mana dia bagi M tu adalah 39, manakala N pula dia bagi 71. Okey. Kemudian dia kata R point lies on the line, on the line segment. Okey, jadi kita letak dah tengah situ. Dan koordinat R sama, X, Y. Okay. Tapi tak bagi ratio. Dia bagi dalam bentuk persamaan. So, MR equal to 3RN. Jadi ini semua dia bagi. Jadi kita kena tukarlah bentuk ni. Sebab kita nak buat ni, line segment kena ada ratio. Kan? Jadi saya akan buat kat sini. Saya akan tukarkan benda ni kepada ratio. Jadi saya akan potong MR huruf dengan RN, saya potong letak kat bawah. 3 ni dia akan jadi per 1. Jadi automatik MR 3, RN 1. Kan? Jadi kat situ MR kita dapat dah RN 1. Dan boleh buat macam tadi dah. Pecah 2. X belah kiri, Y belah kanan. Silang 3 kali 1 letak terus je lah. 3 campur 7 kali 3 boleh congak terus, letak terus saja 21. Bahagi dengan 3 campur 1 pun terus kita congak je 4. Jadi kita akan dapat terus 24 bahagi dengan 4 dapat 6. Okey, sama kat ni. Y dia. 9 kali 1 9.
campur dengan 1 kali 3, 3. Bahagi dengan hasil tambah kita 4. Dan kita akan dapat 12 bahagi 4, 3. Biasanya kalau markah dia dalam 3 markah macam tu, dia akan bagi macam ni lah. Nombor yang mudah-mudah untuk kita kira. Jawapan kita R adalah 6, 3. Nampak? Bentuk sama. Bentuk sama. Beza apa? Tadi bagi ratio direct, ini tak direct. Tu beza sikit. Okay. Itu soalan nombor 2. Boleh, Mei? Okay. Terus, Nombor 3 terus, Okay. Kalau saya laju ke apa, tak sempat Salim bagi tahu, Okay. Nombor 3 kat sini. Okay, Okay. Untuk soalan nombor 3, sama juga lebih kurang. Dia kata, given that the point N, divide the line segment connecting point A and B. Jadi A, B dulu. Jadi A, B dulu kita buat. Jadi A itu adalah 5, negative 5. B tak ada. Maksudnya X, Y. Dia tak bagi B pula. Jadi N internally kat situ. N 8, 7 kat situ. Dia bagi ratio ni. Ratio 3:2. Dia senanglah macam ni. Jadi sama juga cerita dia. Jalan cerita dia sama. Bentuk jawapan kita sama. Kita mesti start tengah. Jangan start dekat XY. Mesti start dekat tengah. Kalau start dekat tengah, tengok siapa ada. 8. 8 yang akan pergi sini. 7 akan pergi sini. Jadi cross. Dia akan jadi 5 darab 2, 10. Campur dengan ni cross. 3X. Divide by dia punya jumlah dia, jadi 5. Yang ni negatif 5 kali 2 negatif 10. Campur dengan Y dengan 3, 3Y. Bahagi dengan hasil tambah dia 5. Ini macam biasa kita buat ni algebra lah. Dan 40. 40 tolak 10, 30. 30 bahagi 3, dia kena boleh congak. X sama dengan 10. Ini sama tak? 5 kali 7, 35. 35 campur 10, 45. 45 bahagi 3, Y dapat 15. Jawapan kita untuk koordinat B, 10, 15. Okey. Nombor 3, saya naikkan sikit. Ke bawah juga ni. 3, nombor 4. Kita fokus dekat soalan tu ni. Pening nak baca. Soalan 4, 5. Okey. Nampak clear sikit lah. So, number 4 kat situ. Question dia kan, if the point P divide the line segment connecting from A and B. Sama macam tadi. Soalan sama macam atas kan. A and B. Okay. Dia bagi koordinat A dia 1, 2. Kemudian koordinat B dia bagi 6, 7. Okay. Kemudian dia bagi semua. P pun dia bagi. Okay. 3, 4. Okay. Yang dia tak bagi ratio. Ni ada 2 cara. Macam-macam cara boleh buat ni. Ini banyak cara. Okay. Ratio dia M, N. Okay. Kalau kita buat teknik tadi, cara tadi, guna formula yang sama, bila dia suruh cari ratio, M ratio to N, fokus kita adalah, kita nak cari adalah M divide by N. Bukan M dan N. Bukan nak cari value M berapa, N berapa, tak. Kita nak cari ni, M divide by N kalau pakai formula. Contoh, macam ni. Saya ambil, macam ni. 3 pergi belah sini. Sama dengan 1 N campur ni cross 6M divide by dua-dua ni M plus N. Macam tu. Dan tak payah buat dua-dua belah, sebelah je cukup. Ni bawa ke sebelah, dia akan dapat 3M
plus 3n sama dengan n plus 6m. Kita tengok sama besar. Contoh belah sini n besar, belah sini m besar. Jadi n akan stay sini. 3 minus 1, 2n. 6 minus 3, 3m. Fokus kita nak apa? M over n. Jadi m over n is equal to 2 over 3. Jadi jawapan kita, ratio kita m ratio to n is 2 ratio to 3. Itu kena ingat fokus kita. Kalau pakai formula macam ni, dia tak ada dua belah. Buat sebelah aja untuk X akan dapat dah. Confirmation test, buat Y. Kalau nak confirmation test, nak test juga. Okay. Satu lagi cara, kita pakai distance. Pakai distance saya buat semula. Maksudnya, ni contoh, kalau kamu pakai distance, dia macam ni. Dia lagi mudah lah. A, 1, 2, P, 3, 4, and B, 6, 7. Distance kau pakai kalau nombor dia mudah. Kalau nombor dia susah tak payah. Kita fokus pada satu, either X ataupun Y. Contoh, kita tengok. Contoh kalau X, saya fokus dekat X saja. Fokus dekat X, nampak? Dan X kita 3 minus 1. 3 minus 1 akan dapat 2. 6 minus 3 akan dapat 3. Dah. Dia terus dapat. Kalau pakai distance terus dapat. Cuma kalau dapat nombor tu kita boleh kecilkan, kita kecilkan lagi. Okay. Confirmation test macam biasa. Buat Y. Buat Y untuk confirmation test. Y kita akan dapat 4 minus 2, 2. 7 minus 4, 3. Nampak? Dia sama. Itu confirm saja. Confirmation. Sebelah tu. Ini dapat ratio. Nak pakai formula boleh. Nak pakai apa distance pun boleh. Tak ada masalah. Okay. Dua cara. Tengok soalan seterusnya. Number 5. Okay. Nombor 5 kat sini. Soalan ni dia beritahu the following diagram show the straight line. Ada diagram, tak pasal lukis diagram dulu. Dalam exam kita akan conteng-conteng diagram ni. Tarik ni. Kalau paper 1 conteng-conteng lah. Kalau paper 2 kamu kena draw, kamu kena redraw dia punya diagram ni dekat kamu punya answer sheet kan. Tidak nanti kamu conteng-conteng lepas tu tak hantar. Aduh habis. Okay, dia bagi macam ni lah lebih kurang. Okay. Betul saya kata dah rabun ni tak nampak sangat. Ada satu lagi dia bagi. Dia bagi kat situ ada PQ is equal to 2QR. Okay. So, question dia minta find the coordinate of R. Sama sebenarnya, cuma beza dia tak ada coordinate. Jadi kita kena cari coordinate dulu. Gunakan apa? Ini kita panggil dia Y-intercept. Dan ini X-intercept lah. Okay, jadi Y plus 3X equal to 6. Jadi koordinat dekat Y-intercept ni adalah 0, P. Saya letak P. Sini pula adalah Q0. Saya akan buat pertama. Y kita adalah P. X kita 0. Terus dapat 6. Kat situ, koordinat kat sini adalah 0, 6. Okay, yang ini pula kita gantikan Y kita 0. X kita dengan Q equal to 6. Jadi Q equal to 2. Jadi koordinat kita adalah 2, 0. Jadi kita dah boleh buat dah line segment kita. Sebab ratio kita kat sini kita potong ni ke bawah. Kita akan dapat ratio kita PQ1 QR2. Terbalik. PQ2 QR1. Okay. Nak bagi cantik bentuk dia, so bagi dia macam ni. P Q R P 06 Q berapa ni? 20 R kita tak tahu, XY. Ratio kita 2:1.
Jadi jawapan kita tengah-tengah ni saya akan ambil ni 2 equal to 0 plus 2x divide by 3. Sini 0 equal 6 plus 2y divide by 3. Selesaikan. 6 divide by 2, x equal to 3. 0, negative 6 divide by 2, y equal to negative 3. Okay, bila kita letak koordinat, kita boleh tahu jawapan kita betul ke tak, ikut logik kan. 3, negative 3. Okay, 6. 3, negative 3. Nanti jawapan kita confirm R3, negative 3. Okay, ni ada dia masuk dekat apa straight line, straight line punya formula sikit pasal intercept itu saja. Dapat koordinat, kita pakai division of line segment balik. Okay. Tengok dua soalan lagi. 6 and 7. Terus. Okay, question number 6. Find the area of quadrilateral ABCD which has vertices of A, 0, 3, B, negative 2, 2, and C, negative 5, negative 3, and D kat situ adalah 5, negative 9. Okay. Jadi quadrilateral sedang formula kita adalah area of polygon, Oreo pula jadi kan, area of polygon equal to 1/2. Kita masuk dia punya koordinat dia x1, y1, x2, y2, x3, y3 and so on. Berapa banyak tapi kena patah balik, mesti ending dia kena back to x1, y1. Okay, ini cara susun dia. Kemudian formula kita adalah 1/2. Saya guna bentuk macam biasalah. Saya gunakan teknik tengok. Maksudnya geng bawah akan tolak dengan geng atas. Ini formula saya. Okay. Macam mana nak buat benda ni? Tengok. Jadi area ABCD is equal to 1/2. Masukkan 0, 3, negative 2, 2, negative 5, negative 3, 5, negative 9, back, patah balik dekat 0, 3. Okay, kemudian equal to 1/2. Okay, geng bawah maksudnya ni. Kemudian darab dia. Maksudnya kat sini kosong darab 2, kosong. Campur negatif 2 darab negatif 3, 6. Campur negatif 5 darab negatif 9, 45. Campur 5 kali 3, 15. Dah. Tolak dengan geng atas. Tolak dengan geng atas. Geng atas. Okey. Geng atas ni apa? Negatif 6. Negatif 10. Negatif 15. Kosong tak payah. Okey. Kita kira 45, 50, 66. Negatif 6, negatif 10, negatif 31. Negatif 31 kan? Kita dapat jawapan 1/2 dengan 97. Dapatlah jawapan kita kan? Berapa ni? 48.5. Boleh Ini formula untuk apa? Area of polygon. Any polygon. Boleh.
Boleh faham ke ni? Formula dia bagi dalam exam cuma lain sikit. Okey. Terus 7 Terus nombor 7. 7 kat sini, kita tengok apa soalan ni. The point P 2T T plus 2. Kemudian Q 3, 4. And R negative 1, 5. Okay. Area of PQR. Triangle PQR area is equal to 2.5 unit. Right? Find the value of T. Sama jalan kerja dia. Kita terus buat area. Cuma area ni saya akan buat area. Ya? Boleh cikgu ulang balik soalan nombor 6 tak? Sebab tadi line saya tak okey. Oh, okey. Nombor 6. Nah. Okey. 6 Kita balik. Tengok Saya buat semula Amir. Okey. Okey. Okey, nombor 6. Tengok nombor 6 ni. First kali dia bagi koordinat, kita keluarkan koordinat dia A, B, C, D kan. A 0, 3, B kat situ negatif 2, 2. Okey, C negatif 5, negatif 3. And D kat situ 5, negatif 9 kan. Okey. Jadi dia nak cari area of quadrilateral, kita pakai formula untuk area of polygon. Kan? Polygon formula dia sama dengan 1/2. Kita masuk je koordinat dia, kan? X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3. Tak kisahlah berapa koordinat dia bagi polygon dia. Tapi yang penting kalau mula dengan X1, Y1, ending dia mesti patah balik dekat X1, Y1. Okey. Dan formula dia lepas kita buat benda ni, kita kena ambil dia punya total of geng bawah tolak dengan geng atas. Okey. Nanti kita tengok apa geng bawah, geng atas kan. Kita tengok. Step pertama nak buat area ni adalah area. Dia nak apa? Quadrilateral kan. Tak apa, kita tulis area saja, tak apalah. ABCD. Sama dengan 1/2. Kita masukkan koordinat dia. 0, 3. Negatif 2, 2. Negatif 5, negatif 3. 5, negatif 9. Mesti patah balik. 0, 3. Okey. Kemudian baru kita buat 1/2 modulus. Geng bawah ni maksudnya ni. Ini geng bawah namanya. Anak panah dia ke bawah. Jadi kita darabkan 0 darab 2, 0 tak payah tulis Okey. Negatif 2 darab negatif 3, 6. Campur negatif 5 campur negatif 9, 45. 5 kali 3, 15. Habis, tolak dengan yang atas. Tolak. Negatif 6, negatif 10, negatif 15. 0 tak payah. Okey. Dapat ni. Baru boleh kita buat terus. Kira. Kan? 45, 50, 66. Tolak dengan kat sini akan dapat negatif 6, 21, 31.
1/2 berapa ni? 97. Dapatlah jawapan akhir kita 48.5. Boleh faham Boleh cikgu. Ya. Okey. Sekarang kita pergi dekat soalan nombor 7 pula kan. Dekat formula, guna formula ni yang penting kan. Yang 7 tadi saya dah buat sama. Benda sama Okey. Nombor 7 kat sini kalau kamu tengok, saya dah tulis dia punya koordinat dia. Dan dia bagi luas. Dia kata luas segitiga tu adalah 2.5 unit. Jadi kita pakai formula yang sama, cuma saya tulis 2.5 dulu lah luas. 2.5 sama dengan 1/2. Modulus saya masukkan. Okey, cuma bila kita nak masukkan, kita boleh masukkan suka hati tau. Tak semestinya mesti mula dengan P tak. Kita boleh mula dengan Q, lepas tu R, macam tu, tak kisah. Kan? Biasanya saya akan elak kalau unknown starting, saya tak gunakan unknown mula lah. Sebab kalau unknown mula, dia akan mula unknown habis unknown. Kan? Jadi saya akan ambil 3/4 dulu. 3/4 negatif 1/5 2T T tambah 2 habis balik 3/4. Jalan kerja dia sama je sebenarnya. Cuma beza dia kan, kita tak nampak banyak unknown tu je. Okey, bila kita nak kira T sebenarnya, 2 ni kita jangan masuk dalam ni, 2 ni kita pergi sebelah. Macam tu. Jadi yang jadi kat sini akan jadi 5 sama dengan modulus. Baru kita ambil geng bawah ni. Geng bawah kita 15. Ni tolak T tolak 2. Tolak T tolak 2. Expand terus Yang ini campur dengan 8T. Minus dengan, alamak tak muat, saya tunggu bawah. Tak muat bawah. Okey. Geng atas. Geng atas adalah negatif 4 campur dengan 10T. Sini campur dengan 3T 6. Tu. Okey. Tak muat. Sambungan kertas sekejap. Sambung kertas. Okey. Kat sini kita akan dapat nombor 5. 5 sama dengan 15. Saya buat pelan-pelan. 15 tolak 2, 13 kan. 13. 8 tolak 1 campur 7T. Okey, minus dengan bawah dia adalah 13T campur 2. Okey, kat sini modulus ada lagi 7 minus 13. Jadi kita akan negatif 60 plus dengan 11. Okey, sekarang sampai kat sini dapat T, kita kena buka modulus. Bila kita buka modulus, dia akan dapat two answer. Dia akan dapat negatif 60. Dalam ni yang ubah. Plus 11 equal to 5. Dengan negatif 60 plus 11 equal to negatif 5. Bila modulus kita buka, efek dia adalah orang yang sebelah sini. Tempat kita pindahkan modulus tu. Okey. Dapat negatif 60 equal to negatif 6. Jadi T equal to 1 kan? Ataupun negative 60 equal to negative 16. Kita akan dapat kat situ T equal to 8/3. Macam tu. Panjang juga ni. Boleh? Dia formula yang sama. Cuma kemahiran algebra je dia pakai sikit.
Boleh? Okey. Kita teruskan Go. Ya. Dia nombor apa? Yang 5 tu dia jadi positif negatif sebab apa? Sebab modulus. Modulus bila kita nak T, modulus ni kita kena buka kan. Masa kita buka modulus tu, dia akan efek dia orang sebelah sini. Dia macam kita buat square. Square kan bila kita pindah jadi square root. Square root tu sebenarnya akan hasilkan dua jawapan. Dia macam tu lebih kurang. Okay. Boleh? Okey. Nanti kalau kita jumpa lagi tengok nanti. Modulus lah dia efek dia biasa dia dalam ML kita jaga buka modulus lah. Modulus, square. Sebab kadang-kadang kamu tekan kalkulator dia bagi one answer je, dia tak bagi dua jawapan. Dia kena hati-hati. Sebab tu kalau kamu tengok soalan ni tadi, dia find the values of T. Dia ada bagi hint kat situ. Pergi nombor 9 ke atas ni. Nombor 8. Okey. Nombor 8 pendek je. Okey. Itu je nombor 8. Okey, nombor 8. The point are -5, -2, S, -1, 1, and T, P-1 and P. Lie on a straight line. Find the value of P. Okey. Yang ini bila lie on a straight line, kita ada dua kaedah. Kan? Iaitu, bila kita jadikan dia straight line, apa-apa koordinat duduk atas straight line. Ini koordinat duduk. Okay, kita ambil je. Betul. Saya ambil R, S, T. Jadi bila straight line kat sini, maksudnya kat sini, kita boleh gunakan dia punya gradient. Maksudnya gradient dia always same. Sama gradient dia. Okay. Satu lagi kita boleh gunakan area. Area of polygon. Area of polygon. Kalau straight line, mana ada bentuk polygon berlaku. Nampak? Jadi area of polygon is equal to 0. Dua cara boleh pakai. Kat sini kita akan proofkan bahawa dua-dua cara ni akan menghasilkan jawapan yang sama sepatutnya. Okey. Tengok Yang pertama saya akan gunakan sebab kita tengah buat area polygon, saya akan gunakan area polygon first. Area polygon that means 0 equal to 1/2. Saya ambil ni terus letak -5, -2, -1, 1, P-1, P patah balik dekat -5, -2. Macam tu. Okey. Kemudian kita terus buat. 2 dia pergi sebelah, habis. Dia darab kosong, tak ada chance dah dia. Terus, yang ini geng bawah. -5, -P, -2P, +2. Minus. Okey, tak muat. Geng atas ni. 2. Sini P-1 plus P-1. Yang ini -5P. Terus Okey. Kita akan tengok, kita akan dapat kat sini. Okey, ada berapa P ni? Negatif P, negatif 2P, negatif 3P, negatif 3P. Sini ada negatif 4. Jadi negatif 3P minus 3 minus dengan sini ada negatif 4P plus 1. Okey, kita akan dapat P negatif 3 minus 1 negatif 4. Nampak? Cuma bila kita zero kat sini, buka modulus, zero tak ada efek positif negatif.
Itu kita dapat jawapan. Therefore, P equal to 4. Ini kalau kita pakai apa? Area of polygon. Okay, sebab kita tengah belajar area polygon lah. Satu lagi tadi, sebab itu kita boleh pakai gradient. Gradient macam mana? Gradient saya letak inline. Ada orang pun memang dia kata inline. So R kita kat tadi negative 5, negative 2, S, negative 1, 1. Kemudian P kita adalah P minus 1P. Ni saya akan gunakan apa? Gradient. Maksudnya gradient dia, yang ini gradient ni dengan gradient ni mesti sama. Okay? Gradient formula kita apa? Y2 1 minus Y1 negative 2 divide by X 2 negative 1 minus negative 5 equal ni tolak ni P minus 1. Okay. P minus 1 minus negative 1. Okay. Hati-hati dia punya negatif positif. Sini akan dapat 3 over apa ni? 4 equal to P minus 1 over P. So, sini kita akan dapat 3P 4P minus 4. So, pindah sebelah. Kita akan dapat negatif P equal to negative 4, P equal to 4. Jawapan sama. Jadi terpulang kamu nak guna macam mana. Tapi sebab tu, benda ni diajar dalam topik bahagian area of polygon. Sebab kan, kalau guna area pun mudah juga. Dia tak susah pun. Boleh. Boleh ni? Boleh cikgu. Boleh ya? Boleh faham Jadi nombor 9. Situ. Okay, nombor 9 ni gambar dia saya tak lukis dah. Bolehlah gambar tu cantik nampak. Clear je. Biasa. Nombor 9 kat situ kita tengok in the following diagram point Q lie on the straight line TP. Dia bagi TQ, TP 15. Ini senang. Semua dia dah bagi dah. Kan? Cuba dia nak cari area of OQP. Jadi kita kena pergi cari dulu koordinat Q. Jadi kita akan buat line segment dulu. TQ P T negative 50 QXY P0 negative 10. Ratio dia bagi 1 TQ1 TP5. Pandai ada trik. Nampak? TQ1 TP yang 5. Jadi QP kita 4 ni. Hati-hati kat situ. Okey. Pecah 2. X equal Y equal cross. Dia akan jadi negative 20. Kemudian ni cross 0, tak payahlah. Okay. Divide by 5. Dapat negative 4. Y pula 0, tak payah. Kemudian sini negative 10. Divide by 5 akan dapat negative 2. Jadi koordinat Q kita adalah negative 4, negative 2. Logik tak kedudukan dia? Logik. Dua-dua negatif kan? Dia duduk dekat third quadrant. Situ. Okay. Kemudian kita dah boleh calculate area of OQP. Jadi OQP, area triangle OQP equal to 1/2. Paling senang kita letak O dulu sebab 0, 0. O, Q kita negative 4, negative 2. P 0, negative 10. Patah balik 0, 0. Banyak 0 ni senang lah. Okay. Dapat 1/2. Ni tak payah. Ni 40. Ini pun tak payah. Ini tolak dengan tak payah, tak payah, tak payah. Dapat terus.
Dapat jawapan kita 20. Itu question number 9. Oh, nombor 11 panjang. Kita buat 10 dulu. Okey. Boleh ni Okey. Terus pergi nombor 10 Tong nombor 10. Nombor 10 kat sini kita tengok the vertices of triangle KLM given that area of triangle KLM 12 unit. Oh, ini senang tadi lah. So area dia 12 equal to 1/2. Saya masukkan terus K dia 13. L 52. M negative 3Q. Satu unknown je. Patah balik dengan 13. Jangan lupa. Ujung dengan ujung mesti sama. So yang ini akan jadi 24. Sini akan jadi 2 plus 5Q minus 9. Minus dengan 15 minus 6 plus Q. Okay. Selesaikan dalam ni dulu. 5Q tolak dengan Q 4Q. Negative 7. Sini akan jadi berapa ni? 9. Minus 9. Negative 16. Okay, equal 24. Modulus bila kita buka dia, kita akan dapat two answer. Okay, that is 4Q minus 16 equal to 24. And 4Q minus 16 equal to negative 24. So 4Q is equal to 40. So Q equal to 10. Atau 4Q sama dengan negatif 24 campur dengan 8. Q sama dengan negatif 2. Kita tengok question dia. Dia ada tak ada bagi? Yes, kita find the values of Q. Jadi answer akan ada dua jawapan. Boleh ni? Boleh cikgu. Okay. Nombor 11. Panjang ni nombor 11. Ini dah masuk macam kertas 2 je. Ada A, B. Oh, A, B je. Ada C tak? Nombor 11. Mana nombor 12? Ada C. Okay. Buat dulu. 11. Okay, nombor 11 kat sini ada gambar. Ini gambar tu saya kena buat dululah. Sebab nak pakai banyak ni. Okay. Tarik. Bawah sikit. Tarik situ. Okay. Sini Q. Sini S. Sini P. Kemudian sini ada T. Sini ni ada soalan. R. Dia bagi. R adalah 20. Equation dia bagi. Equation dia kat sini 3Y sama dengan X minus 6. Okay. Dapat maklumat The following diagram shows the straight line PQS and QRT, equation of straight line. Semua dia dah bagi point S and P lies on the X axis and Y axis. Jadi kita kena cari intercept. Q is midpoint. Okay, yang tu yang kita nampak. Q is midpoint of PM. Maksudnya ini adalah sama panjang. Ada tanda
Okay, mula-mula saya akan cari point dulu. Intercept. Dekat sini macam tadi, sini adalah 0P. Manakala kat sini adalah S kosong. Kita akan buat pertama 0P maksudnya X kosong. X kosong kita akan dapat 3Y sama dengan negatif 6. Y sama dengan negatif 2. Okey. Dapat koordinat P kita adalah 0, negatif 2. S pula kat sini Y kosong. 0 sama dengan X tolak 6. Jadi X sama dengan 6. Terus. Jadi koordinat S adalah 6, 0. Okay. Bila dia bagi midpoint, kita boleh dapat koordinat Q. Midpoint simple je. Midpoint kita terus pakai ratio je. Pakai ratio kat sini. Cuma P, S, kemudian Q kat sini. Saya masukkan P, 0, negatif 2. XY. S kita 6, 0. Okay. Sebab dia midpoint kita pakai purata. Purata maksudnya X sama dengan 0 campur 6 bahagi 2. Sebab bila midpoint ratio dia 1-1. Sama. Kita dapat jawapan dia 3. Y kita akan ambil negatif 2 campur 0 bahagi 2. Dapat negatif 1. Dapatlah koordinat Q kita 3, negatif 1. Untuk midpoint senang. Okay. Next, dia minta area of quadrilateral OPQR. Kita dah ada belum? O dah ada, P dah ada, Q dah ada, R pun dah ada. Okey, dah boleh buat. Jadi area untuk B, A2. Tadi A1. A2 area equal to 1/2. Masukkan koordinat kita OPQR. O dulu. P, Q, R. Patah balik dekat O. 1/2. Ni banyak kosong. Negatif 0, 0, 0, 0. Semua kosong. Kosong ni depan kena tulis. Belakang tak payah. Tolak. 0, negatif 6. Negatif 2. Kita akan dapat kat sini 1/2. Answer akan dapat 4. Untuk area dia. Okay. Next dia minta, wow, ini saya kena pakai kertas lain. If QR RT 1:3. Jadi kita untuk B ni dia bagi if kita buat garis dari sini balik. Okey, Q TR. Okey, dia bagi ratio dia QR 1, RT 3. Kita ada Q. Q tadi 3 negative 1. R 20. T XY. Kita pakai line segment saja boleh dapat. Jadi kita akan pecah tengah. 2 equal, 0 equal, cross, 9 plus X. Divide by, sum dia kat situ, 4. Habiskan terus. X, so X equal to negative 1. Yang ini, Y pula, negative 3, Y over 4. 4, 0, tak ada. So, Y equal to 3. Dapat koordinat kita untuk T adalah negative 1, 3. Tengok gambar, logik. Negative 1, 3. Okey, cantik. Logik kan? Okey. Ini banyak markah kat sini. Boleh, Mei? Boleh cikgu. Pergi C. C mana soalan C? Das. Okey. Itu dia C. Duduk dengan nombor 12. Okey. C pula.
given the point A negative 2P, kemudian B 4, ada negatif tak? 4, 6. Itu kotor ke apa? 4, 6 kot. And 4, 6. And U negative 1, negative 7. Okay. Find the possible values of P. If AB is equal to TU. Kita ada T ada kita tak. A, B, ni gambar. Okay. T negative 1, 3. Ini dia bagi pula kat sini. Dia lain sikit dia bagi kat sini. Dia kata AB equal to TU. Okay. Ini kena pakai formula distance. Kan? Sebab dia bagi AB equal to, maksudnya AB, distance A to B equal to TU, TU. Okay. Dia kat situ, sebab dia tak bagi tahu kata dia orang ni straight line. Kalau dia orang ni kita semua straight line, kita boleh gunakan line segment. Ini dia tak bagi tahu dekat soalan tu, dia tak bagi tahu kan. Dia tak bagi tahu. Dia kata distance saja. Jadi apa kita buat? Kita kena pecahkan formula distance. Jadi saya akan buat A di sini equal to TU. Ni cara saya buat distance kan. Saya akan letak A kat atas ni negative 2P and B pun atas ni 4, 6. T atas dia, U pun atas dia. Nampak? Lepas tu formula distance apa? Square root. Ini formula distance. Dia macam formula Pythagoras theorem. Square bracket square plus bracket square plus. Okay. Ini X different, ini Y different. Ini X different, ini Y different untuk atas ni. Pertama, different of X. Kita ambil, different maksudnya kita ambil negative 2 minus 4. Kemudian P minus 6. Sini negative 1 minus negative 1. Sini 3 minus negative 7. Okay. Jadi masa kita selesaikan, set dengan set ni akan mati. Yang tinggal kat sini adalah 36 plus P minus 6 squared equal to, ini 0 plus 10 square. Okay. Jadi yang tinggal adalah P minus 6 square is equal to 100 minus 36, 64. Jadi dia square pindah sebelah, dia jadi macam tadi. Bila square pindah sebelah, dia akan jadi seorang positif, seorang negatif. P minus 6 equal to square root of 64 and P minus 6 equal to negative 64. Kita akan dapat P equal to 14, 8 kan? And P equal to negative 2. Okay. Cuba tengok ni. Panjang tak cerita dia ni walaupun pendek. Soalan dia pendek je.
Cikgu, Okay. kalau formula distance ni, Ha? macam mana kita nak tahu yang mana kita nak letak point mana dahulu? Oh, dia bila dia kata A dengan B kan, distance A ke B, kita tak kisah siapa dulu. B dulu ke A dulu tak kisah. Yang penting masa kamu ambil ni, dia yang ini pun tak kisah saja. Contohnya, kamu nak ambil different of X ataupun different of Y ni, sebab dia plus, so terbalik pun tak ada masalah sebenarnya. Contoh, ada pelajar dia letak, dia ambil apa? Contoh dia ambil B dulu kan, dia ambil 6 tolak P kat depan. Kemudian belakang dia ambil 4 tolak negatif 2. Dia akan dapat jawapan sama ni. Cuma jangan silap ni. Bila dia kata AB, TU maksudnya distance AB, distance TU. Jangan balik pergi AU, dia jadi lain. Boleh? Boleh. Okay. Benda ni dia akan banyak pakai dekat lokal ni. Dekat locus. Locus ni kita akan pakai. Banyak pakai formula distance. Dia macam cert lah. Dia mula kita buat kalau boleh kita nak hilangkan. Tak nak ada cert ni kita nak hilangkan. Jadi, kalau macam ni senang lah. Cert dengan cert senang lah. Cuma kemahiran bawah ni, kuadratik semua. Ada orang pelajar dia suka expand. Nampak? Kalau dia ada P sini elok kita expand je. Expand lagi mudah lah. Expand kamu pakai calculator nanti dapat dua answer. Sama juga. Okay, boleh? Kita teruskan. Ambil terus. Nombor 12. Saya salah gerak. Saya pakai mouse. Depan saya ni ada 3 komputer. Salah pakai mouse tak jalan. So, saya berpening. Kenapa tak jalan? Rupanya salah mouse. Terus nombor 12. Nombor 12. Nombor 12. Okey. Boleh buat ni? Try dulu. Okey? Ini sebelum kita masuk bahagian lain ni. Ini soalan last dalam bahagian ni. Boleh? Boleh. Cuba Okey. Kita tengok kat sini. Dia bagi kat sini adalah the following diagram show triangle ABC with an area of 18 unit. Okay. The equation of straight line CB is CB. Equation ni. CB Y minus X minus 1 equal to 0. Okay. First sekali kat sini mula macam biasalah kita tengok point apa yang kita tak ada. Jadi point D. Kita dapat point D kat sini kan. Point D ni kita just masukkan saja. Ni adalah D0. Masuk je. D0 jadi kita akan dapat kat sini Y dia 0, X dia D minus 1 equal to 0. So kita akan dapat situ D equal to negative 1. Jadi koordinat untuk D adalah negative 1, 0. Contoh D. Dia minta ke D? Dia tak minta pun saya pergi buat. Okay. Untuk PQ pun sama masuk dalam ni. PQ ni masuk dalam ni. Jadi kat sini kita akan dapat equation pertama adalah Q minus P minus 1 equal to 0. Itu equation kita yang first. Okay. Kita tak dapat terus lah sebab kita ada dua unknown kat sini. Cuma dia ada bagi pula satu lagi. Dia bagi area. Baru kita buat area pula. Area 18 equal to 1/2. Macam tu. Okay. Masukkan koordinat mana. Dia kata ABC kan. Saya masukkan A dulu. Negative 2, 5. Kemudian saya masukkan negative 3. Negative 2. Biasanya saya unknown saya letak last kan. Okay. PQ patah balik negative 2, 5. Itu. Ini sekarang kita pergi ke sebelah ni. 36. Sini kita akan ambil geng turun dulu. 4 tolak 3Q campur dengan 5P. Tolak dengan ni negatif 15
tolak 2P tolak 2Q. Okey, settlekan dalam ni dulu. Kita akan dapat kat sini berapa P dulu 5 campur 2, 7. Q kat sini negative 3 plus 2. Akan dapat negative Q. Numbers 4 plus 15, 19. Okay, 36. Bila dapat macam ni, dia problem dia kat sini, walaupun kat situ koordinat Q ni ada 1, tapi bila kita buka modulus, benda ni akan jadi 2 equation tau. Kan? Ini akan jadi kat sini akan jadi 7P minus Q plus 19 equal to 36. Yang ni kita akan dapat 7P minus Q equal to 36 minus apa ni 19 is 27. 17 sampai 27 jadi Okay, 17. Yang pertama, satu lagi kat sini 7P minus Q plus 19 dia akan jadi macam tadi negative 36. Sini akan jadi 7P minus Q sama dengan negative 55. Okay. Dua ni kita kena buat simultaneous equation dengan Mamat ni. Nampak? Mamat ni itu kita jadikan dia negative P plus Q equal to 1. Nampak? Buat simultaneous equation dua-dua orang. Kan? Yang ni contoh kat sini saya akan ambil negative P plus Q equal to 1. Negative P plus Q equal to 1. Ambil kalkulator je buat, kita akan tengok jawapan mana yang logik. Sebab P dengan Q kita mesti both positif. Mesti dua-dua positif. Lepas tu kita panjang, jalan kerja dia berpanjang sikit. Sebab dia melibatkan area, melibatkan koordinat biasa. Okay, cuba ambil kalkulator. Tengok kat situ. Buka kalkulator pun lambat ni. Okey. 7 negatif 1 17. Bawah negatif 1 1 1. Oh, dapat terus yang ni. Yang ni P equal to 3 and Q equal to 4. Ini salah ni. Check tengok. Kadang-kadang berdua-dua betul. Sudah. 7 negatif 1 negatif 55. Salah. Okay. Yang ini kita reject lah. Sebab jawapan dia akan dapat negatif. So answer kita ni. Boleh faham ni? Panjang. Nampak soalan dia simple je. Find the value of P and Q. Nah, ambil kau. Oh, internet saya slow pula ni. Dia kelabu. Boleh, Almi? Boleh, cikgu. Boleh, Okay. Ratio dah senang. Ratio dah senang dah sebab kita dah ada koordinat, tiga koordinat ni. Sebab dia nak ratio MN tu, MN adalah apa tu? CDB tu. Tak ada masalah dah. Okay. Ratio saya buat kat atas ni. Ratio saya letak C. Negatif 3, negatif 2. Kemudian D kita ada
negative 1, 0. Kemudian B kita tadi 3, 4. Jadi kita boleh pakai distance. Distance pakai X boleh, pakai Y boleh kan. Yang ini akan jadi 2. Yang ini akan jadi 4. Jadi 2 ratio to 4. Jawapan kita M ratio to N is equal to 1 ratio to 2. Kita kecilkan Okay. Ratio mudah je. Dia boleh pakai distance senang. Okay. Kita masuk terus. 4 lagi. Kita masuk parallel line and perpendicular line. Ada 3 soalan kat sini mula-mula ni. 13, 14, 15. Okay. Dia punya mukadimah dia untuk parallel dengan perpendicular ni. If parallel dengan perpendicular. Okay. Okay. Parallel secara umum dia punya kalau ikut formula, kalau kita pakai gradient kan. Formula pakai gradient M1 equal to M2. Perpendicular M1, M2 equal to negative 1. Ini kalau pakai gradient. Okay. Satu lagi kita boleh pakai distance. Distance formula pun boleh pakai. Kan? Iaitu kita pakai macam lebih kepada vektor. Kalau vektor dia akan pakai ratio. Macam tadilah kita boleh pakai ratio. Okay. Cuma yang favorite dia untuk topik ni first kali tengok dekat ni dulu kan. Pakai gradient dulu kan. Kita tengok 13. So, the coordinate of point PQRS dia bagi P 1, 4. Kemudian Q negative 3, 2. Kemudian R negative 3, negative 2. Okay. Kemudian S 7, negative 6. Okay. Kemudian dia kata kat situ M is midpoint of PQ. While N is the midpoint of RS. Find equation of MN. Okay. Dia ada kaitan pun dengan parallel ni perpendicular tak apa. Kan? Bila dia bagi tahu first kali midpoint, M is midpoint of PQ. Sini akan dapat M. Dia punya apa? Purata. RS akan dapat N. Dia punya midpoint. Okay. Jadi midpoint macam tadi campur bahagi 2. 1 campur negatif 3 dapat negatif 2 bahagi 2 negatif 1. Boleh congak terus buat ni. 4 campur 2 6. 6 bahagi 2 3. Ni pun sama. 7 minus 3 4. 4 divided by 2 2. Negatif 2 negatif 6 negatif 8. Negatif 8 divided by 2 negatif 4. Kita dapat MN. Okay. Untuk MN ni kita kena buat equation. Kita dah buat equation of MN. Equation ada 3 jenis. Kan? Ni equation pula. Equation of straight line. Ada 3 jenis. Yang pertama kita panggil dia general form. Yang form AX plus BY plus C equal to 0. Ini general form. Yang kedua, yang favorite sekali kita panggil dia gradient form. Gradient form Y equal to MX plus C. Okay. Yang ketiga kita panggil dia intercept form. Intercept form dia, formula dia adalah X divided by A plus Y divided by B equal to 1. Jadi key dia kat sini untuk form-form ni, general form is equal to 0, gradient form is equal to Y, intercept form equal to 1.
Yang mana kalau general form dia macam tu je, tak ada effect apa pun. Kan? Okey, untuk gradient form yang M ni adalah gradient, C adalah y-intercept. Okey, manakala kalau untuk yang ini pula, kan? A ni adalah x-intercept, bawah x, x-intercept. Bawah y, B ni y-intercept. Ini untuk equation. Kita boleh, kalau soalan tanya, contoh soalan dia, find equation. Kita boleh pilih mana-mana jenis. Tapi jangan buat yang tak ada jenis. Macam tu. Contoh, macam jenis ni ada dua koordinat, lebih baik kita buat menggunakan teknik gradient form. Jadi saya akan cari gradient dulu. M equal to 3 minus negative 4 divide by negative 1 minus 2. Kita akan dapatkan itu 7 over negative 3. Okay, jadi saya akan masukkan y equal to negative 7 over 3x plus c. Dapat c masuk mana-mana koordinat. Masukkan koordinat 3. Negative 7 over 3. Negative 1 plus c. Ini nak dapatkan C, kita dapatkan. Kita akan dapatkan sini. 3 minus 7 over 3. So C kita akan dapat 2 over 3. Jadi jawapan Y equal to negative 7 over 3x plus 2 over 3. Ini kita dalam bentuk gradient form. Kalau nak tukar pakai bentuk general form, kamu darab 3 semua. Darab 3 semua, jadikan dia equal to 0. Sebab dalam bentuk, kita panggil dia dalam bentuk general form, dia tak digalakkan ada fraction. Ini boleh ni? Dia faham? Ini revise sikit lah. Kamu dah belajar dalam math ni sikit. Cikgu, Ya? maknanya dia suruh cari equation untuk line MN lah ke? Untuk MN. Oh. Okay. Boleh ya? Okey. Kita tengok terus. Pergi soalan nombor 14 pula. Soalan nombor 14 kat sini. Equation of straight line AB has equation x over 4 minus y over 2 equal to 1. Macam tadi dah. Okay. Bila kamu nampak equation ni, ini jenis apa? Jenis intercept. Okay. The straight line CD pula, ini AB punya. CD, dia kata, has a gradient of negative 2. M equal to negative 2 and pass through point 4, negative 5. Find the coordinate of point of intersection. Okay, soalan dia minta point of intersection. Point of intersection kita kena gunakan simultaneous equation. Simultaneous equation. Both. Yang ni dengan ni dapatlah point intersection. Jadi kita cari dia punya apa? Yang belum ada, yang ini. Okey. Ini saya akan cari persamaan untuk CD dulu. CD equation dia y equal to mx plus c. M dia bagi negative 2, y equal to negative 2x plus c. Dah dapat c masuk koordinat. Y kita negative 5. Negative 2x kita 4. So c kita akan dapat negative 5 plus 8. Kita akan dapat 3. So equation kita akan dapat y sama dengan negative 2x plus 3. Okay. Bila nak buat simultaneous equation, lebih baik kita buat pada jenis yang sama. Contoh yang ini jenis intercept. Yang ini jenis gradient, tak sama jenis. Jadi kita tukar benda ni kepada bentuk gradient. Macam mana nak buat? Kita kena buat sampai tinggal y saja.
Cara yang terbaik adalah kita pindah. Contoh macam ni. Saya pindah ni je. Ni ke sebelah. X over 4 minus 1 equal to Y over 2. Ni kita darab semua dengan 2. Kita darab semua dengan 2. Kita akan dapat jawapan. Yang ini 1 over 2X minus 2 equal to Y. Nampak? Okay. Jadi kita dah boleh buat simultaneous equation lah. Simultaneous equation, saya gantikan je pakai substitution boleh. 1 over 2x minus 2 equal to negative 2x plus 3. Kalau kamu nak buat elimination pakai calculator pun boleh. Tak ada masalah. Yang ini akan dapat 2,5. 5 per 2x. 5. Kita akan dapat x equal to 2. Dapat x masuk je mana-mana dapat y. So y equal to negative 2 plus 3 akan dapat y equal to negative 1. So koordinat yang kita dapat adalah 2, negative 1. Okay, cuba fahamkan tengok. Boleh ke? Boleh, Mi? Boleh cikgu. Ya, kena ingat Kena ingat ni yang penting, kalau ada point of intersection memang kita kena buat simultaneous equation. Soalan lagi 15. Nombor 15 kat sini. Tengok. The straight line AB has gradient of 2. Okay. AB jadi M dia equal to 2 and pass through point 0,4. Cantik ni 0,4. 0,4 ni adalah y-intercept ni. Jadi dapat C terus lah. C equal to 4. Ni straight line PQ pula. Dia kata pass through point negative 5, 0 and 0, 5. Yang ini x-intercept. Yang ini y-intercept. Okay. Find the point of intersection. Sama. Kita kena dapatkan equation ni, kemudian buat simultaneous equation. So, untuk AB, y equal to 2x plus 4. Senang. Untuk PQ pula pun senang juga. Untuk PQ kita ada intercept. Jadi, equation kita akan jadi x over negative 5 plus y over 5 equal to 1. Jadi cuma kita kena jadikan dia bentuk yang sama. Okey, kalau tak nak buat bentuk yang sama pun tak apa. Sebab kita boleh guna calculator untuk buat simultaneous equation. Contoh, saya susun ni akan jadi negative 2x plus y equal to 4. Yang ini akan jadi negative 1 over 5x plus 1 over 5y equal to 1. Yang ini kamu boleh terus pakai calculator simultaneous equation. Terus dapat x dan y. Okey, ini jimat masa sikit dah. Markah tak banyak. Markah tak banyak.
Ego. Ya, berapa? Saya suka kalkulator saya dapat ni. Kalau Ya. saya yang ni macam mana nak pakai calculator? Kau pakai yang equation. Kau pakai kalkulator apa? 570. 570 MS. Ah, Warna hitam ah. Okey. Mod EQN sampai jumpa unknown, pilih number 2 sampai dia keluar A1. Ada tak? Ada? Okey, A1 tu yang ni. Negative 2. Tekan equal, dia akan tanya B1 pula. Masuk 1 Y. Kan? Kemudian dia minta C1, kamu masuk 4. Lepas tu teruslah sampai A2 pula, dia akan minta A2 negative 1/5, B2 1/5, kemudian C2 dia minta masukkan 1, dapat jawapan. Berapa dia bagi? X sama dengan 1, Y sama dengan 6. X1, Y6. Okey, itulah jawapan kita. Ya, jadi jangan lupa jadikan dia koordinat Yang tadi pun sama, boleh buat macam ni. Okey, sebab sekarang ni kamu dah dibenarkan menggunakan kalkulator. Jadi untuk buat simultaneous equation linear, kita panggil dia linear simultaneous equation ni, guna kalkulator je. Banyak tolong kat situ. Okey? Belas, 15, 6 mana? 16, 16. Oh ni, 16 tu jemput. Okay. Oh, ni nombor 16. Okey. Okey ni. Nombor 16 kita sambung nanti. Boleh? Okey. Tengok Boleh, nombor sure. 16 dia dah masuk bahagian lain sikit Kau boleh try, kau boleh cuba-cubalah tengok, sebab benda-benda ni dia ulang balik benda yang awal-awal sekali. Ada line segment sekali kan. Okey. Jadi insya-Allah kita jumpa next class. Kan? Saya kena tulis, lupa nanti. Nombor kamu last nombor 15. Sambung continue. Chapter 7 nombor 16. Okey ni. Boleh Ini kita dah ada sebenarnya benda ni basic je. Mula-mula basic je. Tapi dalam exam kamu dalam kertas 1 dah boleh jawab lah sikit kalau dia tanya tentang topik koordinat geometri. Okey, berjumpa lagi insya-Allah hari Ahad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, cikgu. Sama-sama.